Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ في النار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ولا تجعلنا فتنة للقوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرور من عادانا. اللهم من أراد بنا سوءا فأسكنه في نفسه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bersyukur kita bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala kurniaannya, rahmatnya, nikmatnya yang melimpah ruah kepada kita, yang mana tak dapat kita nak bilang banyaknya nikmat Allah Ta'ala itu kepada kita. Dan dengan rahmat nikmat itulah kita hari ini dapat bersama dalam majlis ilmi kita. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang kasih sekalian, pelajaran kita hari ini adalah kita klik kepada paduan salah mengikut sunnah, yang mana kita bercara hubungan dengan tepat hijau salah, tepat mengerjakan salah. Sebagaimana telah maklum pada kita dulu bahwasanya tepat salah bagi lelaki itu ialah masjid. Maka tidak harus bagi lelaki itu nak semaya di rumahnya, semaya fardu di rumahnya tidak boleh. Tapi tepat semaya sunat dianya ialah di rumah dia. Tepat semaya sunat di rumah dia, tepat semaya fardunya di masjid sebagaimana kita maklum dulu. Dan bagi perempuan itu adalah tepat semaya dianya liah di rumah dia. Bukan di masjid, itu asal dianya. Dan kita lalu dalam langkah-langkah kita pergi masjid itu, bila kita dengar azan,
Kita jawab azan dan kita terus, lepas tu kita pergi ke masjid dan kita akan masuk masjid. Maka tajuk yang bersambungan untuk kita hari ininya ialah kita sapa di masjid. Sapa di masjid. Kita pergi masjid dah, orang azan siap dah, maka kita pergi masjid, sapa masa kita masuk masjid. Dalam muka 24 pakrah yang ke-7, setelah masuk ke dalam masjid, dulu kita masuk masjid dah, ngkai ni kita baca doa, ya, masuk masjid. Setelah masuk ke dalam masjid, maka akan mengerjakan solat sunat. Maka akan mengerjakan solat sunat. Bila kita masuk masjid, kita dengar azan dah tadi, Zuhur, kita masuk lagi, kita semaya sunat. Kalaulah kita tu tak semaya di rumah, kalaulah rumah kita tu dekat masjid, orang bezuhur, kita semaya sunat di rumah kita. Itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Tapi kalau rumah kita ni jauh, jangan paksa lah. Kalau main rumah tu tak ada pula dengan rakaat pertama dengan takmir tu misalnya, maka tak apa kita semaya sunat di masjid pun. Jadi setelah masuk ke dalam masjid, maka akan mengerjakan solat sunat. Aku kerjakan solat sunat, maya sunat. Maya sunat. Sunat ni kalau zuhur tu sunat zuhur qabliyah. Zuhur qabliyah ni semoleknya 4 rakaat lah semoleknya. Kalaulah kita tu agak tak ada 2 rakaat pun tak apa. Kalau 4 rakaat tu molek, 2 rakaat 1 salih, 2 rakaat 1 salih. Itu dia. Semoleknya lagu itulah. Itu sampai 4 rakaat. Dan ba'diyah pun seperti juga lepas semaya tu 4 rakaat juga insya-Allah. Jadi setelah masuk ke dalam masjid, maka akan mengerjakan solat sunat. Kemudian menunggu iqamat solat. Kita ambil sunat sudah ada, kita tunggu iqamat solat. Sebagaimana kita maklumlah dapat buat tay kita tu. Tetapi sekiranya engkau masuk masjid dan iqamat sedang diucapkan, maka engkau tidak boleh lagi melakukan solat sunat. Ini patut kita ingat ni. Bila kita masuk masjid, orang duk qomat, tengah duk qomat. Tengah duk qomat. Kita tak ada main sunat lagi. Kita tak main sunat lagi, orang duk qomat dah. Tu email tu baca panjang. Kalau kita semaya sunat pun dah rakaat dengan dia. Jadi kita bahasa nak main sunat, sedangkan orang duk qomat dah. Jadi katanya, sekiranya engkau masuk masjid dan iqamat sedang diucapkan, maka engkau tidak boleh lagi melakukan solat sunat. Tak boleh. Bila iqamat tak boleh main sunat dah. Kita nak mula semaya tak boleh dah. Adapun bila kita semaya dah patu gai iqamat, tak apalah. Teruslah semaya tu. Sekiranya engkau masuk masjid dan iqamat sedang diucapkan, maka engkau tidak boleh lagi melakukan solat sunat. Tak boleh sembahyang sunat dah kerana iqamat sedang duduk iqamat. Malahan engkau terus masuk ke dalam saf untuk mengerjakan solat berjemaah. Bukan kita masuk sah dah. Bagi iqamat kita masuk sah dah untuk sembahyang jemaah dengan imam, kerana mengikut perintah ataupun keterangan Nabi SAW. Jadi larangan ini kerana perintah Nabi begitu. Bila qamat tak boleh dah kita tunduk ambil sunat. Redakkan kita ni Sahih Muslim Syarah Nawawi juzuk 5 muka 221, begitu juga Sunan At-Tirmizi Syarah Tuhfatul Ahwazi juzuk 2 muka 481, dan juga dalam majmu' bagi Imam Nawawi kita juzuk 3 muka 217. Sahih Muslim saat itu juzuk 5 bagi Syarah Nawawi ialah
juzuk 5 muka 221. Kalau kita rakam hadisnya duduk di rakam hadis ni hak tabak bukan syarah Muslim tak. Rakam hadis tabak hak Darussalam. Duk rakam 30 ni dalam likungan 710. Nah. Tuhfatul Ahwazi tu Syarah Tirmizi juzuk 2 muka 481 duduk dalam rakam 421. Ya. Itulah maknanya rujukan. Dalam syarah dalam Sahih Muslim adalah riwayat pada an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, idza uqimatis shalah fala salata illa al maktubah. Ini dia. Idza uqimatis shalah fala salata illa al maktubah. Dalam Muslim lah. Maksudnya apabila diiqamatkan solah, bila iqamat solah, maka tidak ada solah lagi melainkan solah maktubah yang fardu. Jadi bila orang qamat dah, maka tidak ada lagi solah, nak mula solah, nak start mulai solah sunat tak ada dah. Solah lepas qamat tu ialah solah fardu dah. Solah fardu. Jadi solah sunat tak ada dah. Itulah apa dia nuktah fakrah yang ketujuh yang mana kita sedang bicara sekarang ni, iaitulah setelah masuk masjid kita maya sunat. Sudah maya sunat kita tunggu qamat. Bila qamat kita bangun semaya bersama dengan imam, dan kalau kita masuk masjid orang sedang qamat kita tak boleh semaya. Tak maya sunat tak boleh dah. Kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, sebagai maklumat pada kita sikit, baru ni saya pergi ke Bakok baru ni pergi ke Bakok. Ada orang Bakok sungguh kita mengajar bahasa Melayu. Kita belajar bahasa Melayu. Jadi dia mau tak nak reti mana kita mengajar bahasa Melayu ni. Dia mau suka seli-seli juga bahasa Sieh. Suka seli-seli juga bahasa Sieh. Untuk dia mau ambil pedah juga lebih kurang. Maka hari ni saya nak mula sikit ya. Nak mula bahasa Sieh sikit lah, sebagai nak tunaikan apa dia keberhajatan mereka itu. Faham tongkan hak dia tu kita tunaikan sikit. Sieh kita ni ada belakang. Thong khao có mì, thong đèn có mì. Tapi tak apalah. Agak kata semoga jadi pedah pada orang hak dengar tu. Dia pitah ambil lah. Dia pitah ambil lah. Supaya dia dengar hak bahasa Melayu kita ni. Kita dengar bahasa dia dengar bahasa Melayu kita. Pitah-pitah ambil pelek-pelek tu lah. Baiklah. Kerana itu sebagai maklumat pada ikhwan kita yang mana tak kerti bahasa Melayu tu. Oleh kerana masya-Allah alhamdulillah, jadi TV West Channel kita ni ya sapa seluruh negeri. Orang duk ujung ni pun bila dia buka dia tengok, dia dengar. Kita berasa telak mengajar hak kita dapat ni tapi jauh sekali. Ya ada orang jauh nak ada duk dengar kita. Tapi kita tak tahu. Itu dia. Jadi untuk ikhwah kita dan akhwat kita yang mana tak reti bahasa Melayu tu, bolehlah kita seli-seli sikit untuk hari ni, untuk seterusnya, hari daripada mula hari ni dan seterusnya dengan bahasa Sieh. Semoga mereka dapat faedah juga. Bukan setakat kita hak cakap Melayu saja dak lah. Jadi cakap siapa boleh faedah juga. Alhamdulillah. ท่านพี่น้องมุสลิมและมุสลิมะทั้งหลายเดี๋ยวนี้เรากำลังคุยกันเรื่องสถานที่ละหมาดสถานที่ละหมาดสำหรับสุภาพบุรุษคือมัสยิดดังนั้นไม่อนุญาตให้ผู้ชายละหมาดฟารดูคนเดียวที่บ้านครับ
ส่วนสถานที่ละหมาดสุนัตนั้นคือที่บ้านละหมาดฟารดูที่มัสยิดละหมาดสุนัตที่บ้านเองนี่สำหรับผู้ชายส่วนสถานที่ละหมาดของสุภาพสตรีคือที่บ้านเขาผู้หญิงไม่ต้องไปมัสยิดก็ได้ละหมาดที่บ้านนี่มันจะดีกว่าitulah maknanya tempat semaya sebagaimana kita sebut tadi dan แล้วก็พอเราได้ฟังเสียงอาซานแล้วก็เราไปมัสยิดพอถึงมัสยิดแล้วเข้ามัสยิดโดยทางขวาเท้าขาขวาเนี่ยทีนี้เมื่อท่านได้เข้าไปมัสยิดแล้วให้ท่านละหมาดสุนัตก่อนเป็นอันดับแรกละหมาดสุนัตก่อนคือว่าถ้าซุฮรก็ละหมาดสุนัตซุฮรถ้าอัสรก็ละหมาดสุนัตซุฮรอัสรคือว่าสุนัตกอบลียะนั่นแหละหลังจากนั้นให้ท่านนั่งรออิกอมัตหรือสัญญาณถึงเวลาละหมาดแต่ถ้าหากว่าขณะที่ท่านเข้าไปมัสยิดและเสียงอิกอมัตละหมาดกำลังดังขึ้นอยู่แล้วก็ไม่อนุญาตให้ท่านละหมาดสุนัตอีกพอเข้ามัสยิดอิกอมัตกำลังดังขึ้นแล้วก็ไม่ได้ละหมาดสุนัตแล้วก็ต้องแต่หากได้ให้ท่านต้องรีบเข้าแถวเพื่อทำการละหมาดรวมกับอิหม่ามซึ่งดังกล่าวนั้นเป็นการปฏิบัติตามคำสอนของท่านนบีของท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมitulah nuktah yang ketujuh ini nuktah yang ketujuh dalam buku panduan salah kita ni sebagaimana kita maklum tadi. Kita pergi pula kepada nuktah yang ke-8. Apabila imam salah memberi isyarat izin untuk iqamat, maka tukang iqamat mula iqamat sama ada dia tukang azan sendiri atau orang lain ikut pelaksanaan Rasulullah SAW. Bila imam tu beri syarat izin untuk iqamat, iaitu imam beri syarat izin, maknanya isyarat izin untuk iqamat. Tu imam bangun ke ataupun ke mana ikutlah dia. Kalau Nabi tu Nabi tubik pada rumah dia, tubik mari tu menunjuk kata Nabi tu isyarat pada izin untuk iqamat. Apabila imam salah memberi isyarat izin untuk iqamat, maka tukang iqamat mula iqamat. Jadi nak qamat ni dia kena ada isyarat izin daripada apa dia? Imam. Mana imam tu bangun ke atau pakai tangan ke nak qamat itu dia. Dia tempat kita ni dia masjid tak luas mana ada. Nampak tu imam bangun tu. Jadi nak iqamat tu kena ada izin pada imam, ada isyarat izin daripada tu imam, bukan kena izin atau aku izin muqamat tu dak, tak kena kata gitu. Isyarat atau izin tak apa dah lah. Hari ni kita dapat di masa semaya dan masa iqamat tu ya ada tulis tu. Duk dapat. Ada masa zuhur masuknya pukul 12.30 12.30 misalnya, dia qamatnya 12.40 ataupun 45 misalnya. Jadi itu satu pertolongan lah, satu pertolongan untuk kemudahan. Kemudahan bagi imam, kemudahan bagi makmum, kemudahan bagi ramai, kemudahan bagi orang yang qamat tu. Karena kalaulah tidak ada tanda-tanda ataupun menentukan wela masa begitu tu, ya terkadang kita tak tahu
masa tu email tu je nak izin pukul berapa, minit berapa kita tak tahu. Jadi bila ada tulis situ tu kita tahu 12.40 tu menunjuk kata masa iqamah. Mana tu email tu akan isyarat qamat dah lah. Kalau kita tak tahu, tak tulis lagu tu kita tak tahu, siapa masa qamat dah pun kita pergi terkebir semaya juga. Semaya juga. Pas semaya kita buat semaya terkebir Allah Akbar. Qamat pun qamat dah. Qamat pun qamat dah. Jadi kita tu semaya rupa rapah dah lah. Sebab kita tak tahu kata lu qamat bila. Maka dengan adanya jadual solat tu dia beri pertolongan. Masuk lagi. Lalu 12.39 dah. Semaya tak ada dah. Semaya tak ada dah. Kalau qamat 12.40 misalnya. Kita tak semaya, tak nak semaya lah. Ya. Jadi kalau kita semaya tengah ada semaya tu dia qamat, atau ada khilaf ulama situ tu. Apakah kita nak batal semaya, nak keluar pada semaya, ataupun nak terus semaya, atau macam mana? Itu ada ada pendapat ulama situ tu. Setengah pendapat kata kalau lah baru mula semaya, pakai tua belas semaya, tubik pada semaya. Kalau semaya lagi banyak dah, terus gilah. Tu dia. Sebab tu maknanya bila ada jerual lagu ni dia satu pertolongan lah pada orang nak qamat pun kita tak boleh kalik dah, tu email nak bagi dah, kerana pukul 12.39 dah. Kena qamat lah. Itu dia. Ya soalannya, apakah jadual tu dibilangkan bid'ah ataupun tak bid'ah? Ada juga. Kalau nak kira kata bid'ah dari segi benda baru tu, memanglah bid'ah lah benda tu. Mana benda reka baru. Pada masa Nabi tak ada je pun tak ada, apa pun tak ada. Jadi kalau nak kira kata benda baru, memang benda baru. Tapi benda baru pasal ni adakah dikirakan masuk dalam ibadat ataupun teknologi baru gitu ya. Supaya je dah. Jadi wallahu alam lah, pendapat saya ni rasanya ini satu pertolongan untuk beritahu masa kita nak semaya, nak qamat tu. Jadi bila nak qamat semati tu terimeh dia bangun lagi. Bila terimeh bangun telah kita orang qamat ni qamat lah. Tu dia. Sebab tu bila siapa masa dah tu terimeh kan tak ada lagi ni. Masa 12.40 dah terimeh tak ada lagi ni. Jadi kata terimeh tu dia buat mari. Di sini maknanya kena ada gati terimeh yang keluar dan sebagainya. Jadi ya isyaratlah qamat. Ikut isyarat bagi qamat tu untuk qamat lah. Itulah sebagai perhatian kita. Jadi ayat pada kita kata bila terimeh tu beri isyarat izin untuk qamat, maka tukang qamat tu pun qamat lah, sama ada dia tukang azan sendiri atau orang lain. Sini juga ada perhatian. Jadi orang qamat tu orang bel ke, orang bel sendiri ke, ataupun orang lain boleh juga. Ya boleh. Qamat ni bukan mesti orang azan, bukan mesti tukang bel tu kena qamat. Orang lain pun tak apa qamat. Orang lain pun tak apa qamat. Tu dia. Apabila imam salah memberi syarat izin untuk iqamat, maka tukang iqamat mulai iqamat, sama ada dia tukang azan sendiri atau orang lain. มื่อ imam หรือผู้นำละหมาดทรงสัญญาณให้เริ่มอิกอมัตก็ให้ผู้ที่รับหน้าที่อิกอมัตเริ่มอิกอมัตได้และผู้ที่
จะอิกอมัตนั้นไม่ว่าจะเขาจะเป็นผู้ที่อาซานเองหรือบุคคลอื่นๆก็ได้ไม่จำเป็นผู้อาซานคนเดียวนะmengikut pelaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ดังกล่าวนั้นเป็นการปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านศาสดาศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมhadis ni rujukan kitanya ialah Sahih Muslim Syarhun Nawawi juzuk 5 muka 102 sampai 103 dalam rakam Tabak Darussalam 160 dalam likungan 606 dan juga dalam Fiqhul Islami wa Adillatuh juzuk 1 muka 560 ya. Lapan hadis dalam Muslim ni ialah riwayat daripada Jabir an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu. Qal kana Bilal yu'adzin idza dahadat fala yuqim hatta yakhruja an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza kharaja aqama as-salah hina yarahu. Riwayat pada Jabir bin Samurah katanya adalah Bilal azan apabila gelincir matahari. Bila gelincir matahari masuk zuhur, Bilal azan. Maka ia tidak melakukan iqamat, bila tidak qamat hingga keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Nabi keluar. Itu maknanya Nabi keluar pada rumah dia, itu isyarat kata dia tu isyarat untuk qamat. Kerana rumah Nabi je berlepek ya dengan masjid dia tu, berlepek dinding ya, ada dinding masjid, dinding rumah Nabi, ada tu je. Maka bila tidak melakukan iqamat hingga keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam maka apabila baginda keluar, ia ini bila terus melakukan iqamat salah ketika ia melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadis menunjuk kata tukang azan, tukang iqamat, dia tidak iqamat melainkan setelah ada isyarat daripada imam. Bila imam isyarat tu dia iqamatlah. Itulah kaum muslimin dan muslimat yang sekalian, nuktah kita yang ke-8 hubungan dengan iqamat, dan dia iqamat dengan lafaznya lafaz iqamat. Lafaz buat iqamat kan Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Baris bagi sikit dah, hayya 'alas salah, baris ta tu baris duduk bawah dah, dia silap tu dah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, ni kena qad qamatis salatu, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Inilah lafaz iqamat. Ini mereka katakan iqamat ni apa dia dipakai kebanyakan mazhab fuqaha pakai lafaz iqamat ni lah, melainkannya mazhab Hanafi yang lain sikit. Yang lain sikit. Adalah palai pula. Yang lain pun bukan terkuat pada sunnah juga, tapi lafaz qamat dalam bentuk lain sikit. Tempat rujukan kitanya ialah satunya Sunan Abi Daud rakam 479, dan juga dalam Fiqh Sunnah juz 1 muka 82, dan Fiqhul Islami wa Adillatuh juz 1 muka 558 sampai 559. Dan dalam Sunan Abi Daud itu, ialah riwayat pada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu
yang mana beliau dapat ajaran azan dan iqamat dalam mimpinya. Dia ceritakan bahawa orang itu mengajarnya iqamat supaya dia ucapkan begini. Jadi ini cerita hak mula-mula azan. Cerita mula-mula azan daripada Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu. Ia mimpi orang mengajar dia, untuk azan dan iqamat. Maka lapan inilah dia cerita kepada Nabi. Maka Nabi akulah apa dia lapan ni. Ialah apa lapan sebagaimana kita lalu saat ni. Kita lapan iqamat. Apabila engkau mendengar iqamat, maka engkau menjawab iqamat mengikut ucapan iqamat itu juga. Jadi bila kita dengar lapai iqamat, hal ini boleh katakan kita tak ada amal mana ni. Tak ada amal mana ni. Jadi bila dengar lapai iqamat, kita pun jawab lapai iqamat itu juga. Jawab lapai iqamat itu juga. Ya,เมื่อท่านได้ยินเสียงอิกอมัตก็ให้ท่านกล่าวรับเสียงอิกอมัตด้วยตัวบทหรือถ้อยคำเดียวกันกับอิกอมัตทุกประการ itu supaya itulah tuh pakan lapai komat lah itulah korkomati salah Allah akbar kita jawab seperti jugalah nah. Itulah kaum muslimin dan muslimat nuktah yang ke-8 hubungan dengan apa dia izin untuk iqamat. Nuktah yang ke-9, engkau boleh bangun berdiri untuk mengerjakan solat itu pada permulaan iqamat atau pada ketika diucapkan hayya 'alal falah atau pada ketika diucapkan qad qamatis shalah, ikut pelaksanaan para sahabat radhiyallahu anhum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau boleh bangun berdiri untuk mengerjakan solat itu pada permulaan iqamat. Jadi bila iqamat, kita nak bangun bila? Kita duduk, kita masuk masjid, kita sembahyang sunat, kita duduk.เราเข้ามัสยิดเราละหมาดสุนัตแล้วก็เรานั่งพออิกอมัตขึ้นมาเราจะลุกขึ้นตอนไหน bila iqamat itu kita nak bangun masa-masa mana? Engkau boleh bangun berdiri untuk mengerjakan solat itu pada permulaan iqamat. ท่านสามารถจะลุกขึ้นยืนได้ทันทีเมื่อเสียงอิกอมัตได้เริ่มขึ้นพอเสียงอิกอมัตเริ่มขึ้นแล้วก็ลุกขึ้นเลยได้ boleh kita pilih sini,เราเลือกได้ bukan mesti kata apa dia habis iqamat dah. Dan tak mesti kita tu bangun belum iqamat. Tak mesti, ไม่จำเป็นที่เราจะต้องลุกขึ้นก่อนอิกอมัตไม่จำเป็นอิกอมัต dulu kita bangun boleh, nak bangun dulu boleh tak ada apa, tapi ไม่จำเป็น ไม่จำเป็น tak mesti bangun belum pada iqamat. Boleh engkau berdiri untuk mengerjakan solat itu pada permulaan iqamat atau pada ketika diucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, atau pada ketika diucapkan hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita bangun boleh, boleh kita bangun. และท่านจะลุกขึ้นในช่วงที่กล่าวว่าhayya 'alal falah ก็ได้ mula-mula iqamat kenapa?
เริ่มอิกอมัตก็ได้พอถึงหรือว่าจะลุกขึ้นเวลาเขาว่าhayy al falah boleh jugaได้เนี่ยatau pada ketika diucapkan qad qamatis salahหรือว่าท่านจะลุกขึ้นในช่วงที่กล่าวว่าqad qamatis salahก็ได้qad qamatis salah kita bangun tak ada apa semua itu adalah tidak menjadi kaiban tak menjadi salah belaka boleh mengikut pelaksanaan para sahabat radhiyallahu anhum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นแบบอย่างของท่านบรรดาสาวกที่พวกเขาได้ปฏิบัติกับท่านนบีsallallahu alaihi wasallam para sahabat ada buat belaka lagu tu ada ini adalah dalam Sahih Muslim bisyarhin Nawawi juzuk 5 muka 113 ataupun dalam rakam hadis 157 dalam likungan 605 dan juga dalam Fiqhul Islami wa Adillatuh juz 1 muka 560 dan juga dalam Sunan Tirmizi syarah Tuhfatul Ahwazi juzuk 3 muka 203 ataupun dalam rakam 591 ini. Lapan hadis dalam Muslim ialah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yaqul Hurairah kata uqimatis salah faqamna fa'addalna as-sufuf qabla an yakhruja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata uqimatis salah diqamatkan salah iqamat salah faqamna kami berdiri bila iqamat salah kami berdiri maknanya mungkin dia bangun mula qamat fa'addalna as-sufuf qabla an yakhruja ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kami betulkan sah sebelum Rasulullah keluar pada kami. Jadi iqamat dah Rasulullah tak mari lagi jadi tak sapa lagi kami betul sah bila iqamat. Ini satu pula perbuatan sahabat sallallahu kata diiqamatkan solah maka kami terus bangkit berdiri lalu kami membetulkan saf-saf sebelum keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami. Sebelum Rasulullah sampai kepada kami ini kami betul sah kerana qamat dah. Ini ayat kata bangun qamat tu pada permulaan. Ada hadis Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza uqimatis salah fala taqumu hatta tarawni. Hadis riwayat Muslim rakam 156 dalam likungan 604 Nabi kata idza uqimatis salah fala taqumu hatta tarawni. Satu hadis maksudnya apabila diiqamatkan salah bila iqamat salah maka janganlah kamu berdiri hingga kamu melihat aku. Jadi bila di qamat salah Nabi kata janganlah kamu bangun berdiri sehingga mu tengok aku dulu. Kalau hadis tadi itu maknanya mereka tu berdiri belum ada Nabi mari. Jadi hadis ni riwayat kata bila qamat salah mu jangan berdiri lagi sehingga mu tengok aku dulu, nampak aku dulu. Jadi kita dapati ulama tanggung ini ditanggung sekiranya imam berada di luar masjid. Jangan bangun lagi ni ditanggung kalau imam duduk luar masjid. Jadi imam tu duduk luar tak nak mari lagi tu. Kalau kita bangun berdiri tu tunggu lama mana tak tahu. Jadi kalau imam duduk dalam masjid dah tak apa bangun selalu dah tak apa. Itu dia. Itu adalah mengikut pertafsiran daripada ulama kita.
Adapun imam berada dalam masjid, maka ada padanya kelawasan. Kalau imam ada dalam masjid tu ada kelawasan lah, maknanya mi'okab bagi kita lah. Sama ada pada awal iqamatnya, pada pertengahannya atau di akhirnya, mengikut khilaf pendapat ulama mazhab. Itulah khilaf lah. Bila imam dalam masjid tu kita nak bangun bila? Awal iqamat pun tak apa, tengah iqamat pun tak apa, di akhir iqamat pun tak apa. Jadi kalau imam duduk dalam masjid dah. Kalau imam duduk dalam masjid, maka kita tidak bangun melainkan setelah nampak imam masuk. Takut kita tu berdiri lama. Nah. Itulah kaum muslimin dan muslimat hubungan dengan bangun berdiri untuk solat ni waktu iqamat tu. Jadi kita ada kelawasan lah. Kita tu sudah tekanlah hari ni. Jadi kalau bangun awal molek, jadi dapat kita apa yang betulkan hati kita, betulkan zihin kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya berjaga di sini. Ketika engkau bangkit berdiri untuk melaksanakan solat itu, hendaklah engkau sedar bahawa engkau sedang bangkit untuk menyahut perintah Allah. Kita sedar itu. Ketika engkau bangkit berdiri, waktu kita bangun berdiri untuk melaksanakan solat untuk semaya itu,ในขณะที่ท่านลุกขึ้นยืนเพื่อกระทำการละหมาดนั้นให้ท่านคิดว่าท่านกำลังลุกขึ้นยืนเพื่อตอบรับบัญญัติของอัลลอฮฺ Subhanahu Wa Taala. Kita rasa kita tu sana bangun untuk menunaikan perintah Allah supaya berdiri di hadapannya. Engkau sedar bahawa engkau sedang bangkit. Kita sudah duduk bangun untuk menyahut perintah Allah. Kita bangun tu untuk menyahut perintah Allah. Kita bangun bangkit tu nak tunaikan perintah Allah. Wirasa gitu. Wirasalah hati kita. Hak ni ia payah ni. Hak ni ia payah ni. Sebenarnya semaya ni segi perbuatan tu tak payah. Segi perbuatan tak payah. Hak payahnya perbuatan hati. การละหมาดนี่ความจริงนะการกระทำนี่ไม่ยากเท่าไหร่แต่ที่ยากก็เรื่องใจของเราโคชกhak tu hak payah sekali. Hak ni rasanya ทุกคนต้องยอมรับsetiap orang kena mengaku kata payah hak ni mengikut sunnah dalam perbuatan tam sunnah ในทางปฏิบัติไม่ยากtak payah. Tapiในทางจิตใจ hak ni payah sekali. Dalam hati ni payah sekali. Ya tak ada tempat nak pergi tak boleh. Ya tali lepas itu. Bila tak boleh pergi tu, ya pergi atas lalu. Sebab tu bila bangun mula-mula ni, rasa dah kata kita bangun menyahutkan perintah Allah. Kita menyahut perintah Allah. Sedar bahawa engkau sedang bangkit untuk menyahut perintah Allah. Kita khabar kata kita bangun tu, bangun nak tunai perintah Allah. Tu. ให้รู้สึกว่าเราคิดว่าเรากำลังลุกขึ้นยืนเพื่อตอบรับบัญญัติของอัลลอฮ์ itu dapat Allah supaya berdiri di hadapannya dan bermunajat kepadanya. Kita berdiri dapat Allah untuk munajat Allah. Tangan ini เพื่อจงรักภักดีและเข้าเฝ้าพระองค์ dengan penuh perasaan bahawa Allah sedang melihat pada engkau. Penuh perasaan kata Tuhan tu tengok kita. Berasa kata Tuhan tengok kita. ด้วยความรู้สึกว่าพระองค์อัลลอฮ์กำลังมองดูเราอยู่ hak ni nampak ayah ni. Nak berasa kata kita bangun tu Tuhan nampak kita.เราลุกขึ้นรู้สึกว่า Allah กำลังเห็นเราอยู่ เรารู้สึกมั้ยอย่างนี้ kita rasa tak lagu ni. Kalau rasa alhamdulillah, tahuรู้สึกอย่างนี้ก็ดี alhamdulillah. ถ้าไม่รู้สึกนี่anak kita nak care ni. Berasa tu. Berasa bangun tu bangun berdiri dapat Allah untuk munajat Allah, untuk munajat Allah, รู้สึกว่ากำลังรู้สึกว่าอัลลอฮ์กำลังดูเราเนี่ย
dengan penuh perasaan bahawa Allah sedang melihat pada engkau dan amat mengetahui segala gerak-gerik engkau dan bisikan-bisikan hati engkau. Ini payah sekali ni. Harus serap para orang Allah kamlang mong rayu.และพระองค์นั้นทรงรู้ทุกการเคลื่อนไหวและพระองค์ทรงได้ยินทุกรายละเอียดจากเสียงและกระสิบกระซาบของหัวใจเราเขานี่payah tahu gerak kita dan tahu bisik-bisik ke hati kita, kasib kasabของหัวใจgapo itu nak bisik gapo itu nak kira tu nak sedar tu jangan rusuk nan macam ngai lah. Bukan mudah betul tak? Hak ni lah kita nak bela hati kita, nak buat lagu mana ni. Hak ni jangan latih. Hak ni tongฝึกหัดต้องฝึกถ้าไม่ฝึกก็มันลอยไปเลย. Engkau dikehendaki benar-benar khusyuk dan khonok kepada Allah. Ni kita di dapat tahir ni. Kita duduk dalam asas maya ni. Engkau dikehendaki benar-benar khusyuk dan khonok kepada Allah. Kita biasa lagu mana benar-benar tak khusyuk dan khonok kepada Allah. นอกจากนี้ท่านจำเป็นต้องบังคับจิตใจให้สงบนิ่งและนอบน้อมถ่อมตนต่อพระองค์อัลลอฮ์ bagaimana berkhusyuk dan khonok kepada Allah, yaitu sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sentiasa ingat pada tiap umur. Kalauคือท่านจำเป็นจำต้องรำลึกถึงพระองค์อัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลา sentiasa ingat pada Allah SWT dan tidak lalai daripadanya โดยไม่ลืมพระองค์ Tengok lagu mana ni pisah usaha ada maklumat ni dalam otak kita. Jadi kalau kita tu pergi jauh pun maklumat ada tu dia mari. Kalau tak ada maklumat sikit habuk dalam otak kita ni, dia tak mari. Dia tak rasa. Dan tidak lalai daripadanya. Sekiranya akan disambar oleh bisikan-bisikan syaitan ni. Sekiranya akan disambar oleh bisikan-bisikan syaitan, kalaulah kita disambarkan, syaitan mengebuk ambil pergi. Hakท่านรู้สึกตัวว่ามีเสียงกระสิบกระซาบจากมารร้ายชัยฏอน syaitan gebuk kita lagi, heret kita lagi, maka janganlah berpanjangan larut mengikut bisik-bisikan itu. Kalau dia heret kita, janganlah berpanjangan larut mengikut bisik-bisikan. Kita jangan turut dia, jangan duk panjang lagi. Bila dia kita tahulah khabar kata dia bisik gigi dia. Kalau salah gitu, ท่านต้องไม่ปล่อยให้ชัยฏอนคอยกระสิบกระซาบเป็นเวลานาน jangan dolak lebih panjang. Malah hendaklah aku cepat-cepat kembali mengingati Allah dengan perasaan khusyuk dan khonok kepadanya. Kena klik cepat khusyuk pada Allah Ta'ala. ท่านต้องพยายามดึงสมาธิกลับมาให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ Subhanahu โดยเร็วด้วยจิตใจที่สงบและนอบน้อมต่อพระองค์อัลลอฮ์ klik cepat ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bila dia heret kata tak tahu kan, tak ada buku tu, tak ada buku. Siapa kita lupa baca gapo. Heret lagi. Kau lakไปยาวไปเลยจนกระทั่งเราก็ลืมได้ว่าเราอ่านอะไร นี่แหละชัยฏอน Ingatlah bahawa syaitan adalah seteru yang nyata dan terang kepada manusia. Kita ingat ni. Ingatlah bahawa syaitan adalah seteru yang nyata dan terang kepada manusia. Seteru sungguh-sungguh. Tuhan ada aduwwum mubin.
aduwwum mubin, seterus nyata, ya terang-terang daripada kita syaitan ni. Tu ya. Ya tak boleh buat sahai ni. Tahu sahabat sahaiไม่ได้เลยsyaitan ni. Ini สิ่งที่เราควรจดจำและตระหนักอยู่ตลอดเวลาคือมารร้ายชัยฏอนเป็นศัตรูที่ชัดแจ้งต่อมนุษย์ทั้งหลาย Ingat ini, syaitan adalah seteru nyata-nyata, tia-tia. Dia sentiasa berusaha untuk mengkhianatkan anak Adam dengan apa cara sekalipun. Dia pisah nak khianat anak Adam. Dengan apa cara pun, dengan pisah ke mana pun, dia pisah khianat anak Adam. Kerana dia seteru nak khianat gulawai dia. Syaitan พยายามทุกวิธีทางเพื่อทำลายลูกหลานอาดัมไม่ว่าด้วยวิธีไหนวิธีใดก็ตาม ikut apa cara. Tu dia. Kena jod jam, kita ni ingat tak syaitan seteru kita tak ada nak tabik apa dengan dia. Kau nak apa tu gocoh sungguh mana. Ni tak nak apa sebab tu tak tersedak tu. Kita tak nak apa ya, masalah kita pun menjeredam. Ramai hen kau. Kau hen tau. Ni kita dah kata ya tahu ni. Ya dah kita lah ni. Dia ni kauอยู่กำลังเขาอยู่กับเรานี่เรากำลังด่าเขารู้kan ada masalah hati kita. Mau bahasa ria, bahasa takabur, bahasa gapo tu. Tu ya seli masuk belaka. Ini syaitan. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah minasyaitonir rajim. Dan pada apa sahaja pekerjaan anak Adam sehingga pada amalan solah yang mana manusia sedang menghubungi dengan Allah SWT, ia pisah nak khianat belaka semua kerja. Semua kerja hak jual beli pun nak khianat. Jual beli khianat. Mu makan kilo sikit nya banyak kilo berapa banyak nak dah. Dia mu tipu sikit. Lepas tu sikit-sikit tu dia banyak-banyak laba banyak mu dengan nipu. Tu dia pisah lah kau tu dari jual beli. Hak buat-buat mu pun masuk dia lah. Dia mau 2-3 utir tak apa hal lagu tu. Dia pisah lah kau. Sehingga pada amalan solah yang mana manusia sedang menghubungi dengan Allah SWT. Jadiไม่ว่าจะเป็นการงานใดที่มนุษย์หรือลูกหลานอาดัมกำลังกระทำอยู่แม้กระทั่งการละหมาดก็ตามโดยเฉพาะการละหมาดที่ถือว่าเป็นการสื่อสารและเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าของเขาTuhan kita hubung dengan dia. Syaitan terpisah juga nak khianat kita. Dalam salah kita tu. Dia tetap membawa manusia itu ke alam khayal. Ia dipenuhi salahnya itu dengan berbagai-bagai khayalan. Ya bawa kita manusia pergi alam khayal. Khayal lagi. Allahu Akbar tu mari sudah. Musim panas ni anak kayu tu tak ada jaga banyak hari dah. Duk bila kan bila semaya dia bila semaya banyak hari dah mapo hak tu segar baru ni nampak nampak kecuk dah. Duk bila semaya ayo pergi belakang pergi alam khayal. Kalau segar, kalau kita pergi ceruh tu ya segar molek buah molek tahun ni. Dah bila lah maya tu. Pada hanyut gitu. Siapa jual kali? Jual boleh duit. Kelak mari semaya tak ingat rakaat berapa dah. Tu dia. Nauzubillah min zalik. Syaitan จึงพยายามที่จะนำมนุษย์ไปยังอีกโลกหนึ่งโลกแห่งจินตนาการที่ทำให้การละหมาดของเขานั้นเสียลงด้วยจินตนาการต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับละหมาดbawa manusia itu ke alam khayal
yang dipenuhi salahnya itu dengan berbagai-bagai khayalan. Banyak khayal-khayal mari tu yang boleh membuat manusia itu lalai pada mengingati Tuhannya. Contoh tamhai manut long lim cakkan lam lek teng pacau kong kau lupa tak ingat bahkan terkadang melalaikan daripada amalan dan perbuatan-perbuatan salah itu sendiri, sehingga ia tidak teringat apa yang dibacanya dan apa yang dilakukannya. Ya buat lagi hingga itu lupa diri semaya. Baca gapo lah tak ingat dah baca, lepas ke anu dah baca. Tu je. Nauzubillah min zalik. Nai bangkrang syaitan tamhai manutลืมว่ากำลังปฏิบัติศาสนกิจอยู่จนกระทั่งผู้ละหมาดบางคนลืมว่าเข้ากำลังอ่านหรือกำลังทำอะไรอยู่แต่ingatlah wa gapo. Nauzubillah min zalik. Dengan itu hendaklah dia cepat-cepat kembali ingat kepada Allah Azza wa Jalla yang maha besar dan maha agung dan maha tinggi, yang mana dia sedang berdiri di hadapannya Azza wa Jalla. Kita kena cepat-cepat klik. Yogi dah terheret klik. Duk bila-bila nu kita rasa aku diberi daripada Allah. Aku daripada Allah. Ya Allah, jadikanlah aku khusyuk pada Engkau. Buat klik cepat. Jadi buat klik hati tu cepat. Astagfirullah.ดังนั้นดังกล่าวนั้นผู้ละหมาดจึงต้องรีบวนกลับมารำลึกถึงอัลลอฮ์ Subhanahu wa Ta'ala ผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงเกรียงไกรผู้ทรงสูงส่งโดยเฉพาะในขณะที่เขากำลังยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์อัลลอฮ์jadi kita di dapat Tuhan ni kita ingat keliklah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kaum muslimin dan muslimat. Kita ada jaga hubungan dengan kita pergi masjid, masuk masjid, dan kita sembahyang 2 rakaat dan iqamah dan kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang mana kita kandaki supaya kita tu ada khusyuk. Bangun berdiri tu berasa dah kata ya Allah aku berdiri di hadapan ya Allah aku berdiri di hadapanmu, di hadapan Engkau. Ya tak ada arah bila dia tak ada mari benda-benda yang boleh mengingat kita tu dia lupa. Maka insya-Allah kita usahakanlah supaya kita dapat penahkan usaha atau membanyakkan khusyuk kita pada Allah SWT dalam masa berdiri lagi. Dan kalau mula pada masa berdiri itu insya-Allah ia boleh terus gila insya-Allah. Itulah kaum muslimin dan muslimat perjalanan kita hari ini hubungan dengan salah dan kita ikut cakap ini insya-Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallahu rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.